Buletin Didik 6 April bersama saya Nualifah Ghani. Salam hormat dan salam sejahtera. Seramai 2,969 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 sesi kedua mula menduduki peperiksaan hari ini. Peperiksaan berlangsung sehingga 23 April ini. Menurut Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, mereka yang terlibat adalah calon yang tidak dapat menduduki peperiksaan itu pada 22 Februari hingga 25 Mac lalu. Ini sama ada kerana mereka disahkan positif COVID-19 atau perlu menjalani tempoh kuarantin seperti yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan KKM. Untuk peperiksaan SPM 2020 sesi kedua ini, sebanyak 197 pusat peperiksaan di seluruh negara dibuka. Calon-calon diingatkan supaya merujuk jadual waktu peperiksaan bagi mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan juga kertas peperiksaan serta arahan yang perlu dipatuhi semasa peperiksaan berlangsung. Jadual waktu peperiksaan SPM 2020 sesi kedua boleh dimuat turun daripada portal rasmi Lembaga Peperiksaan. Seperti peperiksaan SPM 2020 sesi pertama, calon diingatkan supaya membawa dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan. Calon hendaklah mematuhi garis panduan pengurusan pentaksiran pusat dan peperiksaan awam yang terkandung dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0 dikeluarkan oleh KPM. Juga prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan dan mencegah penularan wabak COVID-19. Buat semua pelajar dan selaras langkah pencegahan COVID-19, saranan daripada Menteri Kesihatan Datuk Seri Adam Baba ini wajar diberi perhatian. Jangan sesekali cuai atau mengelak daripada melakukan pemeriksaan suhu badan sebelum masuk ke kawasan sekolah. Sebab itu, saya sangat menekankan terhadap triaging tadi, iaitu ada pemeriksaan suhu di pintu masuk sekolah. Sekiranya cikgu, anak murid ada gejala, kita should avoid them to come to the school, dan kita perlu beri ruang kepada mereka untuk mendapat kerawatan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan The Future Hospital Strategy and Development Forum di Kuala Lumpur pagi tadi. Menurut Datuk Seri Dr. Adam, setiap guru atau murid terbabit perlu menjalani ujian saringan bagi tujuan rawatan susulan atau kuarantin. Melaluinya juga, kontak rapat kepada guru atau murid terbabit lebih mudah dikesan dan yang lebih penting, kita dapat memastikan persekitaran yang lebih selamat untuk sekolah. Penyuraian pelajar yang sistematik perlu diwujudkan khususnya bagi sekolah yang padat dan berada di lokasi yang sibuk. Bermula dari dalam kelas hingga ke pintu pagar sekolah, pelbagai pendekatan diambil pihak sekolah dalam memastikan SOP sentiasa dijaga dan dipatuhi. Lebih-lebih lagi bagi pelajar yang menaiki van atau bas sekolah. Di SMK Cochrane, Jalan Shah Bandar, Kuala Lumpur, penyuraian pelajar dilakukan secara berperingkat bermula dari jam 1.30 petang. Hanya 20% daripada keseluruhan 800 pelajar menggunakan perkhidmatan van atau bas sekolah di sekolah ini. Justru pihak sekolah menyediakan 5 checkpoint bagi melancarkan pergerakan penyuraian para pelajar. Laluan checkpoint ini antaranya untuk pelajar yang menggunakan perkhidmatan van atau bas sekolah menggunakan kenderaan sendiri dan menunggu kenderaan ibu bapa. Sebab itu kita buat kawalan yang mana apabila mereka menggunakan bas sekolah, maka mereka akan menggunakan stesen checkpoint di belakang guard house ini yang mana kita ada pintu yang kedua. Pintu yang kecil ini digunakan untuk laluan pejalan kaki, untuk laluan murid yang menggunakan perkhidmatan bas awam dan juga mereka yang menggunakan perkhidmatan bas sekolah akan menunggu di sini. Bas sampai, mereka akan keluar dengan adanya guru yang mengawasi dia. Pendekatan penyuraian yang dilaksanakan SMK Cochrane ini amat penting memandangkan lokasi sekolah yang terletak di kawasan bandar selain untuk memastikan keselamatan pelajar dan ibu bapa yang menunggu di luar.
Kita gunakan pergerakan secara sahala. Memang ada a few jalan yang telah ditanda yang gunakan bas sekolah akan berstesen di sini. Kita dah sediakan kerusi semua. Maka apabila van sampai, mereka akan nampak daripada situ kerana pintunya hanya di belakang ni. So pergerakan tu tidak terlampau sukar, dan lagi satu, kita faham bahawa ini merupakan murid sekolah menengah. Dan apabila mereka nampak van saja, mereka dah tahu. Ujarnya, pihak sekolah bersama PIBG telah melakukan persediaan awal iaitu menjelaskan SOP terperinci kepada pelajar, ibu bapa dan juga pengusaha van supaya tidak berlaku kekeliruan. Mereka tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah dan pengusaha van juga hanya dibenarkan menunggu di kawasan yang ditetapkan. Saya kena datang 2 trip. Ni pukul 2 dah habis. Lagi sekali pukul 3. Kenapa you kena buat 2 trip? Tapi budak-budak tunggu jam lagi. Saya pun takutlah tertinggalkan. Nanti ibu bapa cari, ada masalah juga. So time habis saya pun hantar dululah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin menyifatkan bekas Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim seorang penasihat ulung dalam urusan berkaitan pendidikan. Katanya Datuk Dr. Habibah dan kepimpinan Kementerian Pendidikan KPM sentiasa duduk bersama membincangkan pelbagai perkara. Datuk Dr. Razdi dalam satu kenyataan menerusi laman Facebook mengakui pengalaman luas dan kepakaran Datuk Dr. Habibah banyak membantu beliau di kementerian. Beliau juga amat menghargai kesungguhan Datuk Dr. Habibah dalam melaksanakan tanggungjawab sehingga ke terakhir perkhidmatan beliau. Datuk Dr. Razzie mengakhiri kenyataan dengan mengucapkan terima kasih serta selamat bersara dan selamat maju jaya kepada Datuk Dr. Habibah. Datuk Dr. Habibah yang telah mencapai umur persaraan bersara secara rasmi semalam. Meskipun banyak program dan aktiviti luar bilik darjah dihadkan buat masa ini, namun ia tidak menghalang kreativiti guru-guru dalam menyediakan pelbagai program menarik di sekolah yang dijalankan mengikut norma baharu. Antaranya SKD Sepandan Kuala Lumpur yang menyambut Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah 2021 dengan cara yang lebih unik. Sambutan program Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah 2021 diadakan mengikut norma baharu, bermula dengan ucapan guru besar dan persembahan murid-murid yang telah dirakam dan dimuat naik ke laman YouTube serta Facebook sekolah. Menghangatkan bagi minggu program, Cikgu Aina Syafikin Jeffrey yang juga guru penyelaras telah menghasilkan rakaman video nyanyian dan lakonan murid-murid. Menggunakan lagu popular dari kumpulan Floor 88 yang bertajuk Cikadun, ia bersesuaian dengan mesej lagu ini yang membantras aktiviti penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar. Menurut Cikgu Aina, dia telah merakam suara nyanyian murid-murid terlebih dahulu sebelum menghasilkan rakaman video bersama mereka dalam tempoh 5 hari mengikut SOP yang ditetapkan. Video ini menggabungkan seni nyanyian, tarian dan lakonan murid yang sekaligus dapat mencuki kreativiti dan bakat mereka. Kementerian Kesihatan mengesahkan 2 produk kosmetik Beauty Wise Rejuvenating Cream dan Beauty Wise Rejuvenating Toner mengandungi racun berjadual dan boleh menyebabkan kesan sampingan. Serentak itu, kedua-dua produk berkenaan tidak lagi dibenarkan dijual di Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata notifikasi produk berkenaan telah dibatalkan Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan KKM. Ini kerana kedua-dua produk terbabit mengandungi hidrokinon dan tretinoin yang boleh menyebabkan kemerahan pada kulit yang disapu dan kulit menjadi hypersensitif selain boleh meningkatkan risiko kanser kulit. Jelas Tan Sri Dr. Noor Hisham, produk mengandungi hidrokinon dan tretinoin adalah ubat yang perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah dan hanya boleh digunakan dengan nasihat profesional kesihatan. Berkaitan itu, orang ramai perlu mengelak daripada membeli produk Beauty Wise Rejuvenating Cream dan Beauty Wise Rejuvenating Toner. Mereka yang masih menggunakan produk itu dinasihatkan supaya segera berhenti dan mendapatkan nasihat pakar kesihatan.
Sebarang bentuk penjualan dan pengedaran produk terbabit juga adalah dilarang. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan darjah kebesaran Seri Utama Mahkota Wilayah SUMW kepada 4 individu kenamaan bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2021. Turut berangkat pada istiadat di Istana Negara ialah Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Mendahului senarai penerima ialah Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang Tun Dr. Abdul Rahman Abbas yang dianugerahkan darjah SUMW yang membawa gelaran Datuk Seri Utama. Turut menerima darjah kebesaran itu ialah Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin. Isteri Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tuh Puan Datuk Patinggi Ragad Kurdi Taib juga menerima darjah SUMW. Ia disusuli Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rostam. Bagi meningkatkan kesedaran dan mendidik komuniti tentang impak buruk pembuangan lemak, minyak dan gris kepada alam sekitar, 3 pelajar SMK Taman Rinting 2 Pasir Gudang Johor telah menghasilkan prototipe yang diberi nama Eco Oil Separator yang berjaya mara ke peringkat akhir Toyota Eco Youth 2021 Challenge. Sebagai syarat pertandingan, 3 finalis Lim Hong Yang, Lau Kai Wen, Chow Zichuan telah membentangkan hasil ciptaan mereka dalam kempen kesedaran alam sekitar dan gotong royong anjuran komuniti Jalan Gaharu Pasir Gudang minggu lalu. Eco Oil Separator adalah alat yang dipasang di bawah sinki dapur rumah bagi tujuan memisahkan minyak terpakai daripada sisa lain sekaligus mengelak saluran air ke longkang tidak dicemari. Ini kerana sisa minyak boleh bergabung dan mengeras seperti konkrit menyebabkan saluran perpaipan tersekat serta rosak. Lebih buruk menjadikan pencemaran alam lebih serius. Kempen pihak komuniti ini bertujuan memberi sokongan kepada 3 pelajar berkenaan selain meningkatkan kesedaran dan mendidik komuniti tentang alam sekitar. Turut diadakan program gotong royong menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes di sekitar kawasan perumahan. Program dijalankan mengikut SOP yang ditetapkan. Sains sukan ini adalah merupakan salah satu daripada bidang yang sangat luas daripada segi kajiannya, yang mana bukan setakat kita terhad membicarakan tentang lepasan sains sukan akan menjadi seorang pendidik sukan ataupun menjadi seorang pakar psikologi dalam sukan ataupun pakar perubatan kecederaan dalam sukan, tetapi sains sukan di universiti ini juga mendidik pelajar-pelajar untuk menjadi pakar pemakanan kepada atlet-atlet yang bergiat di dalam sukan. Selain itu, yang lebih penting, selain daripada semua yang telah diperkatakan tadi, pelajar-pelajar juga mampu untuk menjadi seorang saintis sukan bagi memajukan industri sukan di dalam negara kita. Kita mahu untuk melahirkan pelajar-pelajar yang boleh mengadaptasikan kemahiran ataupun ilmu pengetahuan sains dan dikaitkan dengan ilmu sukan, yang mana dia adalah menjadi teras kepada pembikinan ataupun kemenjadian atlet yang mampu untuk berfikir dalam gaya permainannya. Ratusan pendaki dipindahkan selepas gunung berapi di Semenanjung Reykjanes, Iceland terus meletus dan memuntahkan lava dan wap panas. Kejadian itu adalah yang kedua berlaku di satu kawasan baharu di Semenanjung itu dengan kali terakhir pada bulan lalu. Kejadian kali pertama dikesan sebuah helikopter peninjau kira-kira 500 meter daripada letusan pertama di lembah Geldinga, dan Jabatan Pengurusan Kecemasan Iceland yakin keadaan tersebut tidak membahayakan kumpulan pendaki. Langkah pemindahan hanya bersifat sementara dan sebagai langkah berjaga-jaga. Keadaan di lapangan terbang Farik juga dijangka tidak terkesan. Kali terakhir gunung berapi di Semenanjung Reykjanes aktif ialah pada 20 Mac lalu, susulan ratusan gegaran direkodkan di kawasan itu sepanjang 3 minggu sebelumnya.
Lagi warna-warna dari luar negara. Brussels, ibu kota Belgium, tiba-tiba dilitupi salji. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penduduknya kerana kejadian berlaku ketika musim bunga. Akibatnya, bunga-bunga yang sedang berkembang turut dilitupi salji. Mengikut laporan awal, keadaan dijangka berterusan sehingga esok dan akan turut dialami beberapa negara lain di Eropah. Di Palestin, sepasang suami isteri membuat tanglung berkonsepkan Ramadan bagi menyambut bulan mulia itu. Tanglung diperbuat daripada rangka kayu dan diselimuti dengan pakaian berwarna-warni. Setakat ini, puluhan tanglung sudah dihasilkan oleh pasangan Khalid Swidan dan isterinya Gadir Zendah di kediaman mereka di kamp pelarian di Khan Yunis, Semenanjung Gaza. Mereka berharap tanglung berkenaan akan memberi kegembiraan kepada pemiliknya. Kedua-dua mereka mula membuat tanglung ini sejak 2016 dan menjadi sumber pendapatan tambahan kepada mereka pada setiap Ramadan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini harga tanglung terpaksa dinaikkan kerana sekatan pihak berkuasa rejim Israel ke atas peralatan yang diperlukan untuk membuat tanglung. Begitupun, kedua-dua mereka tetap gembira kerana permintaan ke atas tanglung buatan mereka masih tinggi. Bagi tujuan mencegah COVID-19, pihak berkuasa Itali turut melakukan ujian saringan ke atas pengangkutan awam di negara itu. Ratusan kereta api dan bas diperiksa. Polis Itali dalam satu kenyataan berkata hasil ujian mendapati 65 daripada 693 kenderaan yang diperiksa didapati kurang langkah keselamatan bertujuan mencegah COVID-19. Antaranya seperti kurang kemudahan sanitasi termasuk sanitasi tangan dan papan tanda atau pelekat bagi menjelaskan peraturan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan bagi tujuan mencegah COVID-19. Bahagian-bahagian tertentu di dalam kenderaan terutama yang dipercayai kerap disentuh penumpang turut diperiksa. Setakat ini, lebih 111,000 kes kematian akibat COVID-19 dicatatkan di Itali. Atlet dan pegawai yang akan mewakili negara ke Sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo 2020 akan menerima suntikan vaksin COVID-19 bermula 13 April ini. Dijangka seramai 264 atlet dan pegawai akan diberi keutamaan sebagai penerima vaksin fasa pertama. Majlis Paralimpik Malaysia MPM antara yang lega apabila barisan atlet para yang dalam persiapan kesukan Paralimpik Tokyo bermula 24 Ogos nanti turut diberi keutamaan. Sebelum ini, KBS menyatakan 264 atlet dan pegawai berkenaan akan menerima suntikan vaksin dos kedua selewat-lewatnya pada Mei. Saya difahamkan insya-Allah pada 13 hari bulan, tak silap saya, 13 bulan April, di mana vaccination imunisasi pertama untuk atlet dan juga menteri. Sekali dengan saya mungkin dibuat sama ada di, saya dapat maklum balas daripada ASN tadi, sama ada di ASN atau di poliklinik, bukan poliklinik, apa tu, pusat kesihatan di Ceras tak silap. So either di Med Center. So kita akan dimaklumkan lah. That will be the first dose for athletes who's going to Olympic as well as the official that's going to take the dose yang akan pergilah. Setakat ini, 10 atlet para negara sudah melayakkan diri ke Tamasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Ia melibatkan sukan renang, memanah, olahraga, bocah dan juga powerlifting. MPM sebelum ini menyasarkan sekurang-kurangnya 30 atlet para akan melayakkan diri ke Paralimpik Tokyo. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kejohanan kelayakan yang masih ada memandangkan keadaan pandemik ketika ini. Ketika pandemik COVID-19 melanda dunia, sepasang suami isteri pemuzik dari New York, Amerika Syarikat kehilangan sumber pendapatan. Namun ia tidak menghalang mereka untuk menghulurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Kehidupan pasangan David Shenton dan Erin Shields terjejas sejak pandemik COVID-19 melanda tahun lalu apabila lebih 60 persembahan yang dijadualkan terpaksa dibatalkan. Namun di sebalik kesusahan yang dialami, mereka memilih untuk berkongsi rezeki dengan golongan yang lebih memerlukan. Ia dilakukan dengan menganjurkan konsert secara virtual bagi mengumpul dana. I feel just kind of like, oh, I don't really have much to offer. But then I thought, well, we can perform. During the pandemic, it was just so difficult.
with everything, you're just seeing, you're hearing the ambulances outside, you're hearing just all of the death toll going up and up and up. And volunteering is just something my mom always said, if you're feeling low, volunteer, give back to other people because it will make you feel better. And it's so true. Pasangan ini turut menyertai sukarelawan lain untuk mengagihkan bantuan makanan kepada golongan memerlukan di sekitar New York 2 kali seminggu. Aksi berani terjunan wingsuit pada waktu malam mengakhiri buletin didik. Saya Nolifah Gani, salam hormat dan Assalamualaikum.